Selamat malam, salam sejahtera. Isu yang paling menggemparkan Malaysia hari ini bukan sahaja yang melibatkan kekalahan Najib di Mahkamah Persekutuan. 2 kali Najib kalah hari ini. Aku dah ulas panjang lebar tentang hal itu dalam channel ini dan dalam konten terdahulu. Tapi isu yang lebih hangat malam ini juga melibatkan skandal RM9 bilion melibatkan kapal perang LCS Malaysia yang tak siap-siap lagi walaupun telah habis 6 bilion dibayar oleh kerajaan Malaysia. Satu kapal pun tak siap lagi walaupun ramai penyokong-penyokong kepada skandal ini mengatakan bahawa cerita itu bukan kapal halimunan. Memanglah kita nak cerita bukan tentang kapal yang tiada. Kita cerita kapal yang tak siap-siap lagi kerana Mesir sudah menyiapkan kapal mereka dalam masa 29 bulan. Malaysia lebih daripada 10 tahun tak siap-siap lagi. Ditanya kepada Najib apa yang perlu dijawab Najib. Hari ini kita digemparkan apabila Mahkamah Tinggi akhirnya mendakwa orang pertama yang didakwa dalam isu skandal 9 bilion kapal LCS yang tak siap-siap lagi ini adalah melibatkan bekas Panglima TLDM. Apabila telah didakwa di mahkamah hari ini, walau bagaimanapun bekas Panglima TLDM ini mengaku tidak bersalah atas 3 tuduhan CBT. Bekas pengarah urusan Boston Heavy Industry Corp BHIC Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor hari ini didakwa menyalahgunakan jawatannya dengan menawarkan kontrak bagi perolehan RM9.3 bilion kapal tempur pesisir pantai oleh Boston Naval Shipyard Sdn Bhd LCS. Ahmad Ramli didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanat jenayah CBT mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Beliau mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Katanya ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Pihak pendakwaan mencadangkan ikat jamin ditetapkan RM500,000 dan tertuduh menyerahkan pasportnya kepada mahkamah yang dibenarkan oleh hakim. Memetik mele-mel, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Aladin mencadangkan perbicaraan bermula pada 24 November yang turut dipersetujui oleh semua pihak. Ahmad Ramli yang juga pengerusi jawatan kuasa pemandu LCS didakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai pengarah BNS dengan menawarkan kontrak kepada syarikat tanpa kelulusan lembaga pengarah. Dalam pertuduhan pertama, dia didakwa meluluskan pembayaran sebanyak RM13 juta kepada Setaria Holding Limited di Bank Standard Chartered 6 Bateri di Singapura tanpa kelulusan lembaga BNS. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 Julai dan 25 Mac. Bagi pertuduhan kedua pula, dia dituduh meluluskan pembayaran RM1 juta lebih kepada JSD Corporation di Overseas Chinese Banking Corporation Limited di Singapura juga tanpa kelulusan lembaga BNS. Pertuduhan terakhir adalah meluluskan pembayaran lebih kepada RM6 juta lebih kepada South Marine Armada Ltd di Standard Chartered Bank juga di Singapura yang didakwa dilakukan antara 28 Oktober dan 22 November 2010. Ketiga kesalahan ini didakwa dilakukan di Boston Naval Shipyard Sdn Bhd Menara Boston. Jika sabit kesalahan, Ahmad Ramli yang juga bekas Panglima Tentera Diraja Malaysia TLDM boleh dihukum penjara minimum 2 tahun dan maksimum 20 tahun denda dan sebat. Itulah dia rakan-rakan sekalian, menurut PAC, projek itu telah mengalami lebihan kos sebanyak RM1.4 bilion kerana bayaran kerajaan kepada limbungan Tentera Laut Boston tidak digunakan sepenuhnya untuk projek LCS dengan menyatakan bahawa lebihan RM1.4 bilion termasuk 400 juta ringgit yang dibelanjakan untuk membayar hutang lama bagi projek kenderaan peronda generasi baharu.
Laporan PAC berkata peralatan yang disimpan dalam gudang simpanan untuk proyek LCS dianggarkan bernilai RM1,7 bilion dengan anggaran 15% daripadanya sudah usang. Itu dulu untuk kali ini. Ikuti terus pendedahan sambungan ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Belum habis lagi tentang skandal LCS yang tak siap-siap. Skandal 9 bilion kapal perang tak siap-siap. Kini timbul pula skandal yang terbaru yang lebih mengejutkan Malaysia. Aku fikir sampai bilalah skandal ini nak habis. Tak habis-habis skandal ini. Ialah skandal ini mungkin semuanya sudah tertidur, sudah tersimpan, tak tahu lagi nak simpan mana, akhirnya keluarnya dengan sendirinya. Kali ini pula timbul pula skandal terbaru, yaitu skandal OPV. Wow, apakah skandal OPV ini? Belum peneredah dengan kontroversi skandal kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, kini negara digegarkan pula dengan persoalan mengenai status 3 buah kapal peronda pesisir pantai OPV bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Difahamkan Maritim Malaysia sepatutnya menerima sebuah kapal OPV bulan ini setelah kerajaan memberi lanjutan sehingga 18 bulan kepada syarikat TH Heavy Engineering TH Heavy untuk menyiapkan 3 kapal OPV berkenaan. Berdasarkan laporan media pada Jun lalu, Maritim Malaysia memaklumkan agensi itu tidak menerima kapal OPV ekoran beberapa masalah tertentu. Walau bagaimanapun, katanya Kementerian Dalam Negeri KDN telah memberi jaminan bahawa agensi itu akan menerima sekurang-kurangnya sebuah kapal OPV pada tahun ini. Laporan media itu turut memaklumkan TH Heavy yang diklasifikasikan sebagai PN17 kini menanggung kerugian terkumpul RM629.8 juta dan hutang sebanyak RM165 juta, namun memiliki aliran tunai RM27.5 juta untuk membantunya menyiapkan kapal OPV berkenan. Aduh, skandal ni tak habis-habis. Semuanya mengalami kerugian. Justru, berbagai persoalan timbul mengenai kemampuan TH Heavy untuk menyiapkan 3 kapal OPV seperti yang dijanjikan. Sementara itu, penganalisis pertahanan Zaki Salih berpandangan kelewatan Maritim Malaysia menerima kapal OPV seperti yang dijanjikan memberi kesan kepada fungsi agensi itu untuk mengawal perairan negara dengan berkesan. Beliau berkata, aset sedia ada yang sebahagian besarnya sudah usang dan tidak lagi berfungsi dengan baik, sedikit sebanyak mengganggu peranan agensi tersebut dalam meningkatkan pemantauan serta pengawalan perairan, terutamanya daripada pencerobohan nelayan asing. Kebanyakan kapal maritim Malaysia adalah kapal lama bekas kegunaan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang sudah berusia hampir 30 tahun hingga 40 tahun. Jadi, kalau ada OPV boleh berlayar lebih lama, sudah pasti dapat mengekang pencerobohan, katanya lagi. Contohnya, bot peronda sedia ada boleh berlayar hanya 4 hari sahaja dan pada hari kelima perlu pulang semula ke pangkalan untuk mendapatkan bekalan. Sudah pasti miss ronda, katanya. Kalau ada kapal induk, mereka tidak perlu pulang ke pangkalan. Walaupun maritim masih boleh berfungsi dengan instrumen yang lain, misalnya helikopter, tetapi kapal OPV ini penting dan sangat diperlukan dalam keadaan sekarang, katanya lagi. Dalam pada itu, Zaki berkata kelewatan pembinaan OPV tidak sepatutnya berlaku kerana TH Heavy telah diberi satu tempoh yang lama untuk menyiapkan kapal-kapal berkenan. Kita tidak mahu berlaku seperti mana nasib TLDM dalam isu kapal tempur pesisir LCS kerana ia amat mendukacitakan. Maritim Malaysia difahamkan amat memerlukan OPV kerana kapal ini besar dan boleh berlayar untuk jangka masa lebih lama kerana fungsinya sebagai kapal induk kepada kapal kecil lain.
Kapal-kapal OPV ini merupakan sebagian hasrat kerajaan untuk memperkasakan kedaulatan maritim negara, ujarnya lagi. Itulah dia isu paling hangat malam ini. Belum pun selesai skandal LCS, kini timbul pula skandal OPV. Apa nak jadi kepada pertahanan Malaysia, aku pun tak tahulah. Semoga semua orang yang bertanggung jawab ini cepat-cepatlah dihukum supaya isu ini tidak berulang lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Kita jumpa lagi. Bye-bye.